dalam situasi politik yang sangat menekan, golongan pembangkang tiba-tiba naik presiden yang dihantar oleh Ikhwanul Muslimin pada tahun 2012. Jadi latar belakang itu kita dapat memahami betapa bengkaknya kelompok-kelompok tentera yang banyak yang selama ini mempengaruhi pengaruh politik, dan setahun selepas itu mereka menjalankan konspirasi untuk menggulingkan Mursi yang berlangsung pada 3 Julai 2013. Kalau kita lihat gambar announcement dari General Sisi pada 3 Julai 2013 itu, kita akan dapati yang turut bersama adalah Padri Besar Gereja Ortodoks Baba Shenouda, dan begitu juga Syekhul Azhar Syekh Muhammad Tayyib. Jadi mungkin kita akan berfikir kenapa perkara itu berlaku, kerana di Mesir sesiapa yang nak naik mesti dia ada hubungan yang baik dengan kerajaan yang selama ini mencengkam politik. Jadi baru-baru ni ada orang tanya kenapa Syekhul Azhar itu tidak menyokong Mursi, kan. Jadi kalau kita lihat dari sudut jawatan Syekhul Azhar itu merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Lajnah Siyasiyah Hizbul Watani wa Demokratiyah, iaitu dia salah seorang ahli jawatan kuasa Lajnah Politik, jabatan politik di Parti Hosni Mubarak, kemudian selepas itu baru dilantik sebagai Syekhul Azhar. Jadi fakta latar belakang seumpama itu dapat memahamkan kita siapa sebenarnya yang mencorak politik Mesir. Jadi ketika Mursi dijatuhkan melalui pengisytiharan tersebut, rakyat Mesir melihat ini merupakan pencabulan hak asasi, hak demokrasi, kan. Jadi kesan daripada itu, maka masing-masing membuat protes demonstrasi aman, di antaranya jadi lokasi utama Medan Raba'ah. Raba'ah tu bahasa pasar lah. Dia ambil daripada nama penuhnya Medan Rabi'atul Adawiyah. Jadi tempat tu budak-budak Melayu selalulah, sebab tempat tu jadi sempang kalau nak pergi mana-mana, banyak bas kita singgah di situ, bahkan kedai buku Ikhwanul Muslimin pun ada di situ. Baik, ketika itu Ikhwanul Muslimin sudah cuba berhati-hati supaya protes ini tidak bertukar menjadi pertumpahan darah. Saya ingat lagi waktu itu antara nasihat yang dikemukakan oleh Tok Guru Ajadi kepada pihak Ikhwan supaya jangan menggunakan kekerasan, jangan terperangkap dengan propaganda kekerasan, kerana pihak luar sentiasa menanti peluang untuk mencetuskan civil war di Mesir. Maka ketika itu Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Dr. Badi' mengangkat slogan yang berbunyi silmiyatuna aqwa minar rasas. Keamanan kami, kami datang dengan aman, keamanan kami itu lebih kuat, lebih vokal, lebih berkesan daripada peluru. Jadi awal-awal Ikhwanul Muslimin telah mengisytiharkan tak nak main peluru, tak nak main senjata, tak nak gunakan kekerasan. Kami hanya nak protes secara aman. Bahkan kalau mereka nak main senjata, main peluru pun, mereka dapat bekalan itu dari mana? Sedangkan Mesir itu undang-undangnya jauh lebih ketat daripada Malaysia. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana demonstrasi mereka ketika itu sehingga mereka membina kemah
masing-masing membina kemah selama berapa lama? Selama 6 minggu. Jadi kalau ada di kalangan kita yang bangga pernah join demonstrasi kan, pernah jadi keselamatan demonstrasi kita paling tinggi setengah hari je. Tapi daya tahan mereka ini, mereka berdemonstrasi selama 6 minggu sampai berkemah, sampai puasa, sampai beraya. Saya ingat lagi waktu itu gambar keluarga masing-masing menyiapkan juadah berbuka, makan ramai-ramai di Medan Raba'ah selama 6 minggu. Maka setelah 6 minggu tentera melakukan serangan besar-besaran pada 14 Ogos 2013. 14 Ogos 2013. Dan kalau kita lihat dalam kalangan 13 orang yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Mesir baru-baru ini, 3 orang daripada mereka telah pun ditangkap sebelum 14 Ogos. Bagaimana nak disabitkan mereka terlibat dengan peristiwa 14 Ogos itu? Jadi hasil daripada serangan tentera ke atas civilian itu menatijahkan korban yang terlalu ramai. Jadi banyak qil wa qal. Kalau kita lihat dalam angka yang dikemukakan oleh Human Rights Watch, mereka katakan sekitar 900 ke 1000 orang rakyat yang meninggal. Kalau lihat dari Kementerian Mesir sendiri, mereka katakan 638 rakyat yang meninggal, 43 polis yang meninggal. Dan kalau kita lihat, kalau ingat balik peristiwa 2013 itu, gambar-gambar sangat dahsyat. Gambar bagaimana gambar bahkan video civilian ditembak kan, dibakar hidup-hidup di tengah jalan. Begitu juga Masjid Rabi'atul Adawiyah itu dibakar dan ramai yang mati dalam masjid. Kalau kita lihat angka yang dikemukakan, antaranya lebih daripada 600 orang mati dalam masjid. Itu dalam masjid saja 600 orang. Jadi kalau kita nak katakan rakyat Mesir yang terlibat dalam demonstrasi itu, dan kita nak khususkan Ikhwanul Muslimin itu yang pengganas, bagaimana kita nak tarahkan mereka sebagai pengganas sedangkan mereka itu dibunuh. Dan mereka asalnya berada di tampuk kuasa. Mereka sedang berkuasa. Jadi kalau kita bandingkan dalam fiqh jihad sekalipun, kalau kita jihad kita valid sekalipun, kita dilarang untuk meruntuhkan rumah ibadat. Itu rumah ibadat orang kafir. Rumah ibadat orang kafir. Ini yang berlaku membakar masjid. Itu jauh lebih dahsyat daripada fiqh jihad itu sendiri. Sudah sangat terkeluar daripada fiqh jihad. Kalau mereka nak claim lawan Ikhwanul Muslimin itu sebagai jihad lah kan. Jadi 600 orang. Dan kalau lihat dari dakwaan pihak Ikhwan sendiri, mereka katakan yang mati dalam peristiwa tersebut mencecah 2,000 orang. Kerana yang mati rentung dalam masjid itu berapa ramai jenazah yang sudah tidak dapat dikenal pasti, dah rentung habis kan. Jadi sahabat boleh Google gambar-gambar, kalau ada lagi gambar-gambar itu di Google lah. Memang sangat dahsyat. Semua rentung dalam masjid. Jadi kalau kita lihat pertuduhan yang dikenakan ke atas Syekh Muhammad Badiq ke Syekh Mahdi Akif ke Mursi ke, begitu juga tokoh-tokoh Ikhwan baru-baru ini, antara pertuduhan yang dihadapkan ke atas mereka adalah mencetuskan kekacauan di Raba'ah.
Sedangkan mereka 6 minggu santai-santai sahaja, santai-santai sahaja di Rabaah itu, tiba-tiba dibuat serangan. Dan waktu itu kalau nak didakwa, waktu itu Ikhwanul Muslimin yang memulakan serangan, kononnya Ikhwanul Muslimin ada senjata. Ingat lagi ketika itu memang ada liputan-liputan live bagaimana sniper-sniper yang ditempatkan di atas bangunan-bangunan tinggi itu siap ada video, siap ada gambar. Itu bukan pihak Ikhwan yang menembak, bahkan pihak keselamatan Mesir itu yang tembak. Jadi untuk menjustifikasikan tuduhan kononnya Ikhwanul Muslimin itu bughah ataupun khawarij, maka propaganda yang ditanamkan adalah mereka membuat kekacauan, merusuh di Rabaah, maka oleh kerana mereka merusuh itulah kononnya mereka khawarij dan mereka bughah, mereka pelampau. Jadi kalau kita lihat dalam berita yang baru-baru ini yang muncul pada 15 Ramadan baru-baru ini, yang menjadi mangsa pertuduhan pada peristiwa 2013 itu bukan semata-mata tokoh-tokoh Ikhwan, bahkan rakyat yang tak tahu apa benda. Rakyat yang tidak terlibat, yang tidak terlibat seperti yang didakwa. Antaranya 15 Ramadan seorang guru Quran, seorang guru Quran yang berusia 80 tahun bernama Syekh Abdul Rahim Jibril, dia pun turut digantung, dihukum mati kerana dituduh terlibat menyerang balai polis Kirdasah di Kairah pada waktu itu. Sedangkan saksi menyatakan waktu peristiwa itu berlaku, dia duduk di masjid menjalankan rutin biasanya di masjid. Tapi bagaimana tiba-tiba namanya boleh naik kemudian dikenakan hukuman gantung. Jadi sebab itu mungkin ramai yang kurang mengetahui, kurang didedahkan dengan bentuk politik di Mesir. Kalau di Mesir, kalau kita buat kesalahan politik ke apa, tiba-tiba hilang itu biasa. Tiba-tiba hilang itu biasa. Kena tangkap hilang. Lepas tu tak tahu dengar cerita sampai bila-bila. Itu sebenarnya perkara yang biasa sahaja berlaku di Mesir. Jadi oleh kerana itu kalau ada yang mengatakan bahawasanya mereka puak-puak Ikhwan ini telah pun dibicarakan di mahkamah, maka ternyata dia bersalah. Sebenarnya fungsi mahkamah mereka hanyalah sebagai alasan untuk dijatuhi hukuman. Hukuman itu telah pun tersedia. Hukuman itu telah pun tersedia. Bukti-buktinya boleh dibuat-buat selepas itu, dan cerita berkenaan seksaan-seksaan di penjara Mesir ini memang famous, bahkan diakui oleh mereka sendiri. Jadi sebahagian daripada tahanan ini ada yang mengaku kerana terpaksa. Itu merupakan kesan seksaan yang memberikan akibat kepada mental mereka. Jadi balik kepada perbahasan, apakah Ikhwanul Muslimin ini pengganas dan boleh dibabitkan sebagai khawarij, kan, melakukan kesalahan sebagai bughah. Jadi elok kita fahami betul-betul takrif khawarij itu. Khawarij merupakan orang-orang yang keluar memberontak, melawan kerajaan Islam yang adil, yang tidak melakukan kesalahan. Itu khawarij. Itu khawarij. Jadi
situasi Ikhwan Muslimin di Mesir ketika itu, siapa yang keluar memberontak? Ketika itu pihak Ikhwan yang sedang memerintah. Bagaimana pihak yang sedang memerintah tiba-tiba dituduh sebagai khawarij, sedangkan dia sedang memerintah. Khawarij ini adalah puak yang keluar memberontak, cuba untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang adil. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan definisi itu, sebenarnya Khawarij adalah golongan fulul, golongan pemberontak yang menggulingkan kerajaan Mursi. Jadi sebab itu susah juga untuk saya fikirkan logik apa yang mereka gunakan. Sedangkan dari sudut definisi pun tak lepas untuk tuduh Mursi Ikhwan Muslimin ini sebagai Khawarij, kerana mereka bukan keluar memberontak. Mereka asalnya adalah pemerintah, kemudian digulingkan, maka mereka bersama-sama dengan rakyat menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Bahkan dalam hukum berinteraksi dengan Khawarij sekalipun, sebelum dikenakan tindakan ke atas puak-puak Khawarij, kena lihat Khawarij itu, golongan yang dikatakan Khawarij itu apakah ada syaukah? Apakah ada syaukah? Apakah ada ketumbukan tentera yang benar-benar mengancam kerajaan, yang memang ada persiapan untuk berperang dengan kerajaan? Itu baru boleh diambil tindakan kekerasan ke atas Khawarij. Sedangkan Ikhwan ketika itu tidak bermain dengan senjata. Tidak menggunakan senjata. Mereka tidak ada syaukah. Dan begitu juga dalam hukum Khawarij, sebelum dikenakan tindakan ke atas puak-puak Khawarij itu, pihak kerajaan mesti menghantar wakil untuk berdialog dengan puak-puak yang dikatakan Khawarij itu. Apa yang tak puas hati? Apakah kerajaan ada buat silap? Apakah kerajaan ada melakukan kezaliman? Mesti diadakan dialog terlebih dahulu. Dan kalaulah rungutan mereka itu ada meritnya, rungutan yang benar, maka kerajaan wajib untuk membuat pembaik pulihan. Jadi sebab itu kalau kita melihat dari sudut hukum hakam, Khawarij itu sendiri memang terlalu susah untuk kita sabitkan mereka itu sebagai Khawarij, sebagai bughah, kerana mereka sedang memerintah ketika itu. Dan kalau nak katakan Ikhwanul Muslimin ini merupakan golongan yang suka bermandi darah, golongan yang sangat berdendam, kalau kita fikir secara logik, baik Mursi buat segala benda tu waktu dia memerintah. Sebab dia ada kuasa waktu itu. Bermula daripada 30 Jun 2012 sampai 3 Julai 2013. Baik kalau mereka nak balas dendam, mereka nak bunuh orang ke, mereka nak buang orang ke, nak buat tindakan apa-apa ke. Baik Mursi buat waktu itu. Jadi sebab itu dakwaan-dakwaan yang mengatakan mereka merupakan Khawarij merupakan dakwaan yang bersandarkan sentimen semata-mata. Jadi ini merupakan asas kepada peristiwa Raba'ah, pembunuhan beramai-ramai Raba'ah itu. Dan kalau kita lihat dalam survey, dalam kajian, kita akan dapati bahawasanya peristiwa ini merupakan peristiwa yang mencalari hak asasi manusia kerana pembunuhan beramai-ramai. Dan kesan daripada peristiwa Raba'ah ini menyebabkan rakyat kembali takut untuk bersuara. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih banyak di atas penjelasan
yang begitu padat sekali tentang kronologi bagaimana boleh terjadinya hukuman ke atas 13 orang rakyat Mesir baru-baru ni lah. Jadi saya masih ingat peristiwa yang berlaku di Rabah pada tahun 2013. Ketika itu saya berada di tingkatan 5 sekolah. Kita diberi poster oleh cikgu-cikgu, poster gambar Morsi, We Stand with Morsi. Memang disebarkan di sekolah-sekolah lah kepada kami pelajar sekolah. Dan antara gambar yang saya masih ingat ketika waktu tersebut, antaranya adalah gambar kereta kebal tentera Mesir di tengah-tengah bandar Mesir tersebut membedil rakyat mereka sendirilah. Jadi ini memang realiti yang sahabat-sahabat pendengar boleh cari sendiri di Google dan lihat sendiri gambar tersebut dengan mata kepala kita sendirilah. Jadi Ustaz dah sebut tadi, pada 3 Julai 2013 ketika perasmian semula kerajaan As-Sisi, ada juga Syekhul Azhar yang bersama di dalam pelancaran tersebut. Jadi kalau boleh Ustaz, kita nak Ustaz jelaskan sikit apakah sebenarnya naratif yang diambil oleh Al-Azhar terhadap peristiwa tersebut, ataupun lebih tepat lagi naratif yang Azhar ambil terhadap Ikhwan Muslimin itu sendiri. Kita silakan Ustaz. Baik, berkaitan dengan hubungan Azhar dengan Ikhwan, ia merupakan konflik yang membabitkan sentimen, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sentimen anti-Ikhwan itu memang sudah lama diprogramkan di Mesir, dan antara yang saya nak sambung sikit, antara yang tak boleh untuk disebut di khalayak ramai adalah usrah. Nama Hassan al-Banna pun tak boleh kan. Bahkan kalau nak lepak-lepak dekat masjid lebih daripada 3 orang pun tak boleh, nanti Black Maria datang tangkap kan, kerana disyaki buat usrah di masjid. Jadi itu merupakan latar belakang politik Mesir. Kalau sampai ke tahap itu, maka tidak pelik institusi bahkan institusi agama pun dipolitikkan untuk memastikan kuasa mereka tidak diganggu. Baik. Jadi kalau kita lihat hubungan Azhar dengan Ikhwan, ataupun hubungan Ikhwan ataupun penerimaan pemikiran Ikhwan di dalam Azhar, ataupun perakuan Azhar terhadap pemikiran Ikhwan, itu sebenarnya telah berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Maka disebabkan itu, isu yang berlaku pada hari ini sebenar-benarnya lah bagi saya lah, sebab cuba untuk bersifat sederhana, bukan masalah Azhar versus Ikhwan ataupun Ikhwan versus Azhar. Sebenarnya bukan. Tetapi tokoh-tokoh yang besar diberikan ruang pengaruh, kemudian mengatasnamakan kecenderungan mereka atas nama Azhar. Itu sebenarnya yang berlaku. Kalau lihat keberadaan Ikhwan di dalam lapangan akademik Azhar itu sendiri sudah lama wujud ada fingerprint Ikhwan dalam Azhar, terutamanya dalam kuliah usul, dalam kuliah dakwah, kerana Ikhwan ni kan gerakan dakwah. Jadi bidang-bidang dakwah itu banyak fingerprint Ikhwan. Sebagai contoh, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab silibus Azhar, memang banyak yang disenaraikan, antara rujukannya adalah rujukan kitab-kitab Ikhwan. Saya teringat lagi ada kawan tunjuk kitab dakwahnya, antaranya memetik teks dari usul Ishrin, dari usul 20 Hassan al-Banna. Kalau boleh saya senaraikan beberapa kitab-kitab yang digunakan di kuliah Azhar,
menyenaraikan antara rujukan, begitu juga teks, begitu juga kajian manhaj, diambil daripada kitab-kitab ikhwan, terutamanya Said Qutb. Antaranya Dirasah fi Manhajid Da'wah Dr. Muhammad Sa'ad Ali Shu'aib, yang merujuk kitab Fi Zilalil Quran, Ad-Da'watul Islamiyah. Antara rujukan utamanya adalah Fi Zilalil Quran. Kitab Minhajul Islam fi Islahil Bashariyah, jalan Islam dalam membuat reformasi kemanusiaan, diambil dari Said Qutb, tajuknya Khasa'isut Tasawurul Islami, Al-Adalatul Ijtimaiyah, itu kitab Said Qutb lah ke? Min ayatil infaq fi suratil Baqarah, ayat-ayat berkaitan dengan infak dari suratul Baqarah, dirasah tahliliyah, dirasah tafsir ataupun kajian tafsir yang lebih terperinci merujuk Zilalul Quran. Lataiful Ibar fi tafsiri suratul Zumar, Dr. Zaki Muhammad ambil fi Zilalul Quran juga. Begitu juga Buhuth fi Ulumil Quran, Dr. Abdul Ghafur fi Zilalul Quran ambil juga. Study berkaitan dengan Ulumul Quran, antara rujukannya adalah fi Zilalul Quran. Saya teringat lagi kitab yang digunakan juga adalah kitab tafsir Ayatul Ahkam Syekh Sabuni yang meninggal baru-baru ini. Pun antaranya memetik kalam Hasan al-Banna ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhamir nahnu, kami itu dijelaskan oleh Hasan al-Banna betapa orang Islam ini disuruh supaya hidup secara berjamaah. Poin itu dapat dari kitab kuliah Azhar. Begitu juga tafsir yang ditulis oleh Syekh Azhar yang sebelum ini, Syekh Muhammad Said Tantawi. Tafsir Azhar, tafsir Al-Wasit, tafsir ditulis oleh Syekhul Azhar, tafsir Al-Wasit. Merujuk huraian Said Qutb dalam menafsirkan suratul Isra ayat 85. Jadi kalau nak dikatakan Azhar, institusi Azhar itu sendiri yang menidakkan ikhwan, yang menyesatkan ikhwan, susah juga untuk saya terima kerana fingerprint ikhwan itu memang ada, bahkan sudah lama wujud dalam wacana ilmu Azhar. Jadi kalau nak dikatakan itu ulama dulu, tapi ulama sekarang baru bertemu dengan kesesatan-kesesatan ikhwan, susah juga nak terima, kan? Takkan puluhan tahun sebelum daripada ini mereka tak kaji, mereka tak faham, mereka tidak menemui kesesatan-kesesatan ikhwan, khususnya Said Qutb. Baru-baru ini sahaja, lepas Mursi dijatuhkan, lepas tokoh-tokoh ikhwan ditangkap dan ikhwan sudah kehilangan pengaruh dan speaker untuk membela diri dalam kalangan masyarakat, takkan waktu itu baru rupa-rupanya ikhwan ni sesat. Jadi fenomena itu fenomena yang sangat dangkal untuk dipercayai. Kalau dilihat dari sudut sejarah, bagaimana Azhar sejak daripada dulu sudah cuba untuk dipolitisaikan, untuk menyesatkan ikhwan, untuk mendiskreditkan ikhwan. Ini berlaku sejak daripada dulu, tetapi ulama-ulama Azhar yang dahulu, mereka masih lagi mempertahankan amanah ilmu dan tidak sanggup untuk menyesatkan sebuah gerakan dakwah. Antaranya sejarah bagaimana Syekhul Azhar yang ke-35 pada tahun 1952, Syekh Khadir Husin, dia telah disuruh oleh Presiden Mesir ketika itu, Jamal Abdel Nasir, untuk mewartakan ikhwan ini sebagai khawarij. Setelah dia dipaksa, dia letakkan jawatan, kan?
Dia letakkan jawatan. Jadi sejak daripada era itu memang ahli-ahli politik ini mereka telah tahu bahawasanya suara Azhar itu suara yang sangat laris, yang sangat kredibel dalam kalangan masyarakat, dan alangkah baiknya kalau suara yang sangat keramat itu digunakan untuk menjustifikasikan betapa seteru politik mereka merupakan puak-puak sesat, puak-puak melampau yang perlu dihapuskan. Jadi keberadaan ikhwan dalam Al-Azhar itu kita boleh lihat dari kitab-kitab silibus mereka. Cuma saya suka untuk menjelaskan bagaimana sentimen anti-ikhwan ini wujud. Kerana kita perlu faham bahawasanya naratif ikhwan ni sesat tu, kalau nak tuduh ikhwan ni sesat ke apa, mungkin setiap zaman itu pasti ada penuduh-penuduhnya, tetapi naratif yang menganggap ikhwan ni sesat gila, yang sangat bahaya, yang segala tuduhan-tuduhan jahat semua kena kat dia. Khawarij, Burah, Wahabi, apa lagi? Freemason. Freemason pun ada dituduh ke atas ikhwan, kan? Jadi kita perlu lihat apa yang dilakukan oleh Amerika pada menjayakan kempen Islamfobia bermula daripada peristiwa 9/11. Jadi kita terpaksa untuk pergi ke situ untuk faham realiti yang berlaku ini bagaimana, kan? Kita tak boleh tengok dari sudut tanggapan-tanggapan sesama orang Islam sahaja. Kita perlu lihat strategi peranan yang dimainkan, begitu juga plan-plan jangka masa panjang, dan begitu juga percaturan yang dimainkan oleh kuasa besar ke atas dunia Islam. Itu memang wujud. Jadi antara yang kita boleh lihat selepas daripada peristiwa 9/11, Amerika berfikir bagaimana untuk melegitimasikan kempen Islam fobia mereka, sekaligus bagaimana untuk menjayakan agenda mereka untuk memerangi Islamisme ataupun political Islam. Jadi itu telah dibincangkan sejak daripada itu. Maka mereka berbincang, mengkaji siapakah yang patut dijadikan sebagai partner dasar Amerika ke atas political Islam untuk membenamkan Islamis umpama ikhwan muslimin ini. Maka ketika itu mereka memilih kelompok Sufi. Mereka memilih kelompok Sufi. Jadi topik ini memang agak sensitif, kan? Kerana takkan nak kata Sufi sesat pula, kan? Ini kita perlu faham, topik yang kita bincangkan pada malam ini adalah politik. Politik. Begitu juga bila kita sebutkan Sufi di sini, bukan Sufi yang kita faham dengan konotasi yang positif, kan, yang membabitkan bidang ilmu tasawuf, tapi Sufi yang dipolitisiskan, Sufi politik. Jadi ketika itu untuk menyaingi pengaruh gerakan Islam di dunia Islam, terutamanya negara-negara Asia Barat, maka mereka lihat seakan-akan antitesis kepada Islamism ini adalah Sufism. Jadi perkara ini dicapai secara senada oleh badan-badan pemikir Amerika, antaranya Middle East Forum. Presiden yang ketika itu Daniel Pipes. Middle East Forum ini merupakan think tank konservatif,
think tank konservatif Amerika. Begitu juga Nixon Center, think tank neo-konservatif. Bahkan Rand Corporation tahun 2002 pun telah mencapai kesimpulan yang sama, kemudian dikeluarkan report pada tahun 2003 dengan kajian Civil Democratic Islam. Jadi bermula daripada itulah berlangsungnya usaha untuk membenamkan pengaruh political Islamism ini dengan dimarketkan Sufism dalam lapangan politik. Jadi perkara ini sangat tally dengan apa yang saya dapati dalam kitab Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah taala, dalam kitabnya Bainal Islami Rabbani wal Islamil Amerikani. Dia menceritakan berkenaan terdapat kitab itu dicetak pada tahun 2003. Ini kita perlu lihat timeline-nya. Tadi resolusi untuk menjadikan Sufism itu sebagai partner dasar-dasar Amerika ke atas Islamism ini, ia berlaku pada 2001-2002, kemudian dikemukakan reportnya tahun 2003, dan kitab Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini diterbitkan tahun 2003. Ini pada timeline yang sama. Jadi disebutkan tafqiful ulama bil afkari allati yuriduha al-Amerikan. Antara perancangan barat ke atas dunia Islam adalah dengan menyediakan kursus-kursus dalam kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam supaya menganut, supaya berpegang dengan afkar, dengan fikrah-fikrah yang diaspirasikan oleh Amerika. Jadi Syekh Salah dengan jelas mengatakan operasi untuk basuh otak, ghasl dimagh, itu membabitkan seramai 500 ke 600 orang minasyuyukh al-mukhtarin bi'inayah, iaitu di kalangan syekh-syekh, di kalangan ulama-ulama, di kalangan ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh, dari 500 ke 600 orang dengan bantuan, dengan biaya, dan kursus itu dijalankan selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi pada tahun 2003. Dan bila saya baca tulisan ini, saya rasa wow. Sebab apa? Sebab pada tempoh waktu yang lebih kurang sama, iaitu 2005, 2007, 2008, saya sendiri dapat melihat perubahan wacana-wacana keagamaan di Mesir, yang sebelum daripada ini terkenal Mesir ini sebagai mu'tadil, kan, sebagai sederhana, sebagai sebagai progresif pandangannya. Tiba-tiba pada julat waktu itu diskusi-diskusi yang membabitkan perkara-perkara khilafiyah, pertentangan-pertentangan mazhab, perkara-perkara furu', begitu juga wacana-wacana untuk mendiskreditkan, untuk menormalisasikan tuduhan kononnya ikhwan muslimin itu sangat-sangat jahat, itu berlangsung pada tempoh waktu itu. Jadi saya ingat lagi antara yang berlaku, antara yang dibuat daurah, dibuat kursus secara percuma ketika itu. Orang ada yang budak-budak suka pergi, kan, tapi tajuk daurahnya adalah ar-raddu ala wahabiyah, kan, menyanggah Wahabi.
Jadi bila dia ajak, saya tak berminat lah, sebab rugilah kita bertelagah perkara-perkara khilafiyah kan. Jadi waktu itu saya ingat lagi, mula-mula dari sudut perbahasannya, mula-mula kafirkan Ibnu Taimiyah, kemudian kafirkan Ibnu Qayyim, kemudian kafirkan Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kafirkan Muhammad Abduh, kemudian kafirkan Syed Qutb, kemudian kafirkan Hasan al-Banna, kemudian kafirkan Ikhwan Muslimin. Jadi framing, agenda setting ini telah saya lihat sekitar tahun 2006, tahun 2007, dan waktu itu saya fikir ini bahaya kerana ia sangat halus dan boleh mempengaruhi orang Melayu kita kan. Kerana orang Melayu kita nampak pakai jubah, pakai serban, beres lah kan. Dan waktu itu antara kebimbangan saya adalah bagaimana sampai satu masa nanti kalau selama ini agamawan-agamawan bila dia balik pada masyarakat, dia akan ajar masyarakat supaya berjuang Islam, supaya menegakkan hukum Islam, supaya berdakwah, supaya berjihad dengan kadar yang mampu. Bagaimana tiba-tiba sampai satu masa agamawan-agamawan ini balik akan menentang aspirasi-aspirasi itu. Melihat gerakan Islam ini sesesat-sesat kumpulan, pada masa sama gerakan sekular ini kelihatan bagus pula kan. Bagaimana persepsi terhadap syariat jihad itu dinegatifkan, sama seumpama yang diangkat oleh Barat. Waktu itu saya sudah ada jangkaan seperti itu. Jadi antara kunci utamanya pancing yang digunakan adalah untuk mengheret asatizah kita untuk berbicara soal perkara khilafiyah, kemudian daripada perkara khilafiyah itu membabitkan takfir, mengkafirkan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang tidak yang menurut kajian mereka memberi ancaman kepada corak politik pada hari ini. Dan akhir sekali kesimpulannya sebagaimana disebutkan tadi, Ikhwan Muslimin sesat, kafir, Wahabi, Khawarij. Jadi framing, agenda setting itu berlangsung dalam tempoh masa itu. Jadi dalam tempoh masa itu jugalah saya tulis buku Khilaf, Prinsip dan Disiplin atas kesedaran itu. Bukan tulis saja-saja je, tapi ada kesedaran kerana melihat jangkaan yang akan berlaku selepas ini, bagaimana Islamis akan dibunuh fokus mereka, prioriti mereka dengan perkara khilafiyah, dan hujung kepada permainan perkara khilafiyah itu adalah gerakan Islam itu sesat, gerakan Islam itu Khawarij. Jadi kalau kita lihat gejalanya konsisten jadi seperti itu, dan ia sedang berjangkit di Malaysia. Baik. Jadi kalau nak berbalik pada soalan, kalau nak dikatakan apakah Azhar versus Ikhwan ke ataupun bagaimana, sebenarnya dalang kepada permainan ini adalah Amerika. Dalang kepada permainan ini adalah Amerika. Jadi kita boleh lihat antaranya dalam buku, mungkin teman-teman boleh cari buku ini di Kinokuniya, tapi harga mahal lah, RM130 lebih kurang. Buku yang bertajuk The Brotherhood, America's Next Great Enemy kan. Ikhwan Muslimin merupakan musuh Amerika yang nombor wahid kan. Jadi ini ditulis oleh Eric Stakelbeck yang merupakan
speaker kepada Christian United for Israel, KUFI, golongan evangelis. Jadi kalau kita lihat meletakkan Ikhwanul Muslimin ini sebagai ancaman utama, agenda awal-awal ini agenda siapa sebenarnya? Yang mempelopori, yang menyusun, yang buat agenda setting, yang framekan perkara ini bukan dalam kalangan orang Islam sebenarnya, tetapi dari Amerika secara khusus. Maka disebabkan itu, kalau antara masalah kita pada hari ini, agamawan pendakwah ke apa kan, agak kurang mengkaji berkaitan dengan perancangan barat, dan akhir sekali senang terheret dengan isu-isu permasalahan yang berlaku secara sentimen, dan secara emosional, dan akhir sekali menjadi alat kepada kepentingan barat dalam keadaan tidak sedar. Jadi daripada itulah bagaimana diprogramkan supaya ada naratif anti-ikhwan ini. Kalau kita boleh lihat, antaranya kerajaan Mesir pernah membiayai drama yang bertajuk Al-Jamaah. Ada dua siri, satu siri itu ada 30 episod kan, musalsal Jamaah, yang diarahkan oleh Wahid Hamid, yang merupakan orang yang ada kaitan dengan Hizbul Watani, parti Husni Mubarak. Itu yang ditayangkan pada bulan Ramadan tahun 2010. Jadi bagaimana kita boleh bayangkan bagaimana sebagai contoh di Mesir, di Malaysia, ada parti pembangkang, ada gerakan Islam yang masih lagi wujud. Tiba-tiba kerajaan buat drama, kemudian ditayangkan pada bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan kan bulan orang-orang baik kan. Mestilah orang fikir, takkanlah drama ni drama tipu, drama bulan Ramadan kan. Ditayangkan untuk memburuk-burukkan gerakan dakwah, gerakan Islam melalui drama. Jadi saya dapati ada juga orang yang merujuk drama ini untuk menulis macam-macam berkenaan ikhwan, sedangkan anak Hasan al-Banna, Saiful Islam itu sendiri yang membuat bantahan betapa dalam drama itu ada tuduhan-tuduhan ke atas ayahnya dan secara umum ke atas Ikhwanul Muslimin. Jadi itu drama. Begitu juga berkaitan dengan tragedi Raba'ah, pembunuhan di Raba'ah. Bagaimana fantasi yang membayangkan kononnya Ikhwanul Muslimin itulah yang ada sniper membunuh polis apa semua. Itu cerita-cerita seperti itu yang sama sekali jauh daripada realiti yang kita ikuti pada 2013. Itu ditayangkan secara drama. Ada drama apa, Al-Ikhtiar kan, dan ada cerita berkaitan dengan bagaimana pasukan keselamatan Mesir berdepan dengan keganasan di Raba'ah kan. Jadi indoktrinasi itu berlangsung bukan semata-mata melalui autoriti, bukan semata-mata melalui akhbar, bahkan melalui drama. Jadi itu yang perlu kita faham. Dan akhir sekali, proses yang berlangsung dari 2003 sampai ke Arab Spring itu akhir sekali menatijahkan implikasi yang kita lihat pada hari ini. Bagaimana tanggapan Ikhwan itu Wahabi itu Khawarij kan. Agenda setting itu telah pun diprogramkan.
disebabkan itu saya suka untuk berpesan kepada teman-teman yang kalau dah biasa dengan saya, rapat dengan saya akan selalu akan pesan jangan main benda khilafiyah. Ini kalau main benda khilafiyah, kalau gila sangat nak lawan Wahabi ke apa, naratifnya akhir sekali awak akan landing pada anti kepada politik Islam, anti pada Islamism. Saya terpaksa gunakan istilah Islamism kerana istilah itu digunakan pakai dalam wacana politik semasa, walaupun ada pro and kontra dalam pengistilahan tersebut. Dan jangkaan kesan itu akhir sekali membabitkan, memang berlaku ke atas orang yang asalnya sama-sama kawan, tiba-tiba berubah, spektrum pemikirannya berubah pada tahun 2013, akhir sekali merumuskan memang Ikhwan ini merupakan kelompok Bughah Khawarij yang jahat, yang sangat bahaya. Jadi indoktrinasi itu berlangsung sehingga melewati batas kemanusiaan, sedangkan mata masing-masing telah pun melihat yang terbunuh itu Ikhwan, yang membunuh itu adalah puak-puak yang menentang Ikhwan. Tiba-tiba syatamani wabaka darabani washtaka, kan, syatamani washtaka darabani wabaka, itu antara yang disebutkan oleh pepatah Arab. Dia yang dia yang mengutuk aku, dia yang mengadu, dia yang pukul aku, dia yang menangis. Itu situasi yang boleh kita gambarkan sekarang. Yang terbunuh, yang dimangsakan, yang dirampas haknya adalah gerakan-gerakan Islam. Tetapi yang lebih-lebih kata jadi mangsa, yang play victimnya adalah golongan-golongan yang bersetuju dengan pihak yang membunuh. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan bagi soalan yang kedua. Saya kira terlalu banyak fakta, terlalu banyak perkara-perkara yang baru kita dapat pada malam ni yang kita perlu hadam semula selepas habis kita punya diskusi pada malam ni. Jadi saya terpaksa hentikan dulu Ustaz sebab kita nak pergi kepada soalan-soalan yang akan ditanya oleh kita punya listener pada malam ni. Jadi kita silakan dulu untuk ni lah, untuk Yop. Kalau Yop ada soalan boleh buka mic dan bertanya terus lah. Kalau boleh seminit saja tanya. Sebenarnya saya banyak bersetuju dengan speaker hari ini, walaupun saya banyak juga tidak bersetuju ya. Tetapi sesuatu yang saya risaukan, dan saya bukanlah mahu menjustifikasi tentang list bagaimana Ikhwan itu diteroriskan ya. Pada saya itu satu tindakan yang tidak tepat. Cuma saya fikir ketakutan golongan-golongan seperti yang di luar tanah Arab, sebab saya rasa problem tanah Arab itu diktatornya, itu problem dia, kediktatoran. Tetapi masalah saya, adakah Ikhwan itu di Mesir terutamanya mahu membawa ke arah demokratisasi? Kerana kita melihat daripada ideologinya, daripada sejarahnya, dan mana-mana gerakan Islam yang telah dan juga budayanya, culture secara budayanya, culture dalam gerakan Ikhwan itu sendiri, tidak ada sebuah pendemokrasian. Tentulah sisi juga bukanlah satu order demokrasi, tetapi yang kita risaukan, yang saya mau tanyakan, sekiranya Ikhwan itu tidak diteroriskan dan Ikhwan dan Al-Sisi itu tidak naik, apakah ada jaminan bahawa Ikhwan itu membuka ruang demokrasi ataupun menambah baikkan demokrasi seperti mana menjadi aspirasi kepada Arab Spring untuk pendemokrasian, untuk ada hurriyah, kebebasan dan karamatul insan. Sebab kita lihat budaya dalam Ikhwan itu sendiri tidak begitu mesra dengan demokrasi. Apa pandangan Ustaz? Baik. Ada lagi? Setakat ni tak ada lagi Ustaz. Ustaz boleh jawab dulu lah. Kalau ada lagi soalan, harap listener boleh terus request. Kita tak akan tunggu. Baik. Soalan yang sangat cantik kerana membabitkan kelemahan
gerakan Islam itu sendiri. Dan kalau nak dikatakan gerakan Islam itu ada kelemahan dari sudut kesedaran demokrasi, begitu juga ada kelemahan dari sudut kualiti berdialog, itu memang saya tidak nafikan. Bahkan kalau kita mahu lihat kritikan-kritikan dalam kalangan tokoh-tokoh Ikhwan sendiri, memang wujud dan dibukukan. Cuma saya tak nak lanjutkan wacana berkaitan dengan muhasabah terhadap political Islam ataupun Islamism di sini. Adapun dari sudut kesungguhan ataupun nekat Ikhwanul Muslimin di Mesir ke arah demokrasi itu, saya lihat ada usaha ke arah itu. Antaranya saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Brookings Institute dalam satu bukunya, Rethinking Political Islam. Boleh cari dekat Kinokuniya juga. Antara jangkaan Barat ke atas Islamism adalah gerakan-gerakan Islam pasti akan meraih kekuasaan secara revolusi. Ini kesimpulan yang mereka dapat setelah mereka lihat revolusi Iran pada 79, pada 80 kan. Jadi mereka telah menjangkakan mesti satu persatu gerakan Islam akan buat revolusi besar-besaran untuk meraih kekuasaan secara revolusi. Tapi jangkaan mereka meleset, ini dirumuskan sendiri oleh Brookings. Jangkaan mereka meleset. Rupa-rupanya gerakan Islam ini ada kesungguhan, ada nekat untuk bersabar dalam berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Jadi kemenangan FIS di Algeria mengejutkan Barat, bagaimana gerakan Islam itu boleh mempengaruhi rakyat dan kemudian boleh menang secara demokrasi, sedangkan asal sistem demokrasi pada hemat mereka akan menyekat kemenangan Islam. Begitu juga contoh-contoh kemenangan parti Islam melalui demokrasi. Jadi kalau kita nak katakan di kalangan Islamis itu sendiri mengaku, ya saya nak jadi orang yang demokratik kan, saya nak jadi orang yang menjunjung etika demokrasi dalam berpolitik, rasanya tidak adil. Tapi kalau kita lihat perakuan daripada kajian Barat itu sendiri, mereka selaku musuh Islam pun mereka katakan gerakan Islam ini ada kesanggupan untuk meraih kemenangan secara demokrasi. Itu satu. Yang seterusnya, yang kedua, kesan daripada pendemokrasian itu, Barat mengambil kesempatan untuk mewujudkan kelompok Islam, yang mendahulukan nilai-nilai demokrasi dan lama-kelamaan berasimilasi dengan nilai-nilai liberal. Jadi ini juga yang dirumuskan oleh Rand Corporation tahun 2003, bagaimana kelompok Islamis Demokrat itu perlu diwujudkan supaya dijadikan antitesis kepada Islamis yang mereka sebutkan sebagai konservatif. Dan satu lagi, kalau nak katakan apakah Ikhwan itu boleh untuk bersifat demokratik, antaranya ketika pentadbiran Mursi, dia tidak menggunakan kekuasaannya atas kepentingan ataupun motif-motif politiknya, melainkan secara demokrasi. Dan ada juga yang memberi pandangan kenapa Mursi
cukup setahun dia dijatuhkan. Antara pandangannya adalah kerana Mursi ni terlalu baik. Mursi ni terlalu baik, ataupun dalam konteks soalan ni, Mursi ni terlalu demokratik. Dia apply nilai demokrasi itu di negara yang puluhan tahun mengamalkan politik kuku besi, negara tentera, negara polis. Jadi disebabkan itu dia dimangsakan. Dan memang kalau kita gunakan, kalau kita cuba apply teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, bagaimana untuk kekal berkuasa selepas dijalankan revolusi, mesti bersifat kuku besi, kau-kau punya, supaya dapat mengekang cubaan counter revolution selepas itu. Jadi kalau Mursi nak gunakan kaedah tersebut, lepas dia berkuasa dia akan jadi kuku besi gila-gila punya supaya tak ada counter revolution. Tapi Mursi tidak memilih sikap tersebut. Sebaliknya yang memilih sikap tersebut adalah Sisi, bagaimana dia dapat kuasa kemudian dia jadi kuku besi, menekan dan mendatangkan fobia, trauma, ketakutan supaya tidak ada counter revolution selepas itu. Adapun masalah Islamis itu asabiah, tidak mampu berdialog, tidak mampu mengaplikasikan syura pada maqasid yang sebenar, itu perlu diperbaiki dan tidak ada islah yang lebih relevan, melainkan mesti dibudayakan ilmu dalam kalangan Islamis. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz untuk jawapan daripada soalan Yub. Kita buka untuk soalan kedua daripada Huzail. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Soalan saya berkaitan dengan gerakan Ikhwan Muslimin juga. Saya ada baca satu buku yang tulis tentang international tanzim ataupun apa yang panggil plan Ikhwan lah, basically, yang biasanya dia akan ada bai'ah daripada parti-parti daripada negara-negara yang disasarkan lah, dan target untuk buat some sort of daulah ataupun empire Islam. Itu dalam fikrah Ikhwan yang meratib. Soalan saya, walaupun isu ini ataupun perkara yang berlaku ni agak lama, 1990-an, tapi adakah fikrah ini yang masih lagi diturunkan lah dalam ahli-ahli Ikhwan ataupun gerakan-gerakan yang bai'ah kepada Ikhwan menjadi cabaran kepada konteks negara bangsa sekarang yang menghormati sovereignty dan menghormati demokrasi. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Huzail untuk soalan. Kita buka lagi satu speaker daripada Syahrul Wafi. Kalau ada soalan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan. Okey. Kita pun tahu yang bahawasanya apa orang kata, yang Ikhwan ni juga ada, orang kata ada musuhnya, dan kita punya stand dengan diorang punya stand ni orang kata berbeza lah, sehingga boleh menyebabkan pergaduhan dan seumpamanya. Jadinya dekat sini, bagaimanakah kita untuk berhadapan dengan mereka yang berpendirian lain daripada yang kita rasakan? Faham ke? Kurang faham. Maksudnya macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang menolak Ikhwanul Muslimin ni? Macam tu. Jelas? Okey, baik. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Syarul. Silakan Ustaz untuk jawab. Baik, berkaitan dengan Tanzim Dauli ataupun Ikhwan Alami ataupun the international Tanzim, itu memang jadi perbahasan dan sangat spekulatif sama ada ia merupakan mitos ataupun realiti. Cuma kalau kita faham tabiat Islam yang menjunjung soal
ukhuwah dan soal alami, soal kesejahteraan. Memang umat Islam ada rasa kebersamaan, tidak mengira batasan negara. Cuma kalau nak katakan ancaman sampai melanggari batas sovereignty itu susah juga untuk kita sahkan, kerana Ikhwan Muslimin, pentadbiran Ikhwan Muslimin Mesir, Ikhwan Muslimin di masing-masing negara berbeza. Bahkan di Malaysia sendiri tidak ada Ikhwanul Muslimin, melainkan ada gerakan-gerakan Islam yang mengambil silibus tarbiyahnya, tetapi strategi politik dan dakwahnya tidak ada kebergantungan dengan Ikhwan Muslimin. Bahkan kalau nak dikatakan ada tanzim, international tanzim itu, mungkin kita boleh persoalkan pusatnya di mana. Dan saya ingat lagi antara yang keluar di akhbar Mesir, satu ketika dulu, akhbar Ahram ke, saya tak ingat, dia letakkan gambar Tok Guru Hajadi sebagai mursyid Nizam Dauli, Tanzim Dauli, kan? Mursyid kepada gerakan ikhwan antarabangsa. Cuma yang pastinya sesama gerakan Islam ini sudah pasti ada rangkaian. Sudah pasti ada rangkaian pada negara masing-masing, tetapi nak dikatakan ada perancangan tersusun untuk membina kekuasaan dengan cara khilafah Islamiah secara utopia, itu merupakan mitos, kerana masing-masing menyedari konsep negara moden pada hari ini tidak sama sebagaimana konsep batasan geografi yang terdahulu. Ini kita boleh lihat antaranya disebutkan oleh Syekh Al-Qardawi dalam kitabnya. Ada satu kitab Al-Watan wal Muwatinun, kan, negara dan kewarganegaraan. Jadi di situ disebutkan bagaimana kaedah-kaedah Islam untuk meraihkan ataupun untuk mengamkan dengan praktis pada hari ini. Adapun dari sudut doktrin ataupun tarbiyah itu memang wujud permasalahan ataupun polemik dalaman, kerana dalam ikhwan itu ada ikhwan yang bersifat tempatan dan ada ikhwan alami, dan selalunya puak-puak ikhwan alami ini adalah puak-puak ikhwan yang keluar dari tanah air masing-masing, dari tanah air masing-masing, duduk di UK, duduk di Amerika, kemudian membuat mencadangkan, bahkan menekan ikhwan-ikhwan setempat untuk mengikuti cadangan-cadangan mereka ini. Perkara itu memang wujud dan menimbulkan polemik sesama Islamis. Tapi kalau nak dikatakan international yang sampai dianggap seakan-akan sama macam Freemason apa semua itu, susah untuk disahkan dakwaan tersebut. Soalan yang kedua berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan sahabat-sahabat yang menolak ikhwan. Jadi kita perlu berjiwa besar dan bersedia dengan hujah-hujah, berdialog, supaya masing-masing bertanggungjawab dengan pandangan masing-masing. Maksudnya kalau ada yang kata saya tak setuju dengan ikhwan, kan, saya tak setuju dengan ikhwan sebab apa? Ikhwan ni sekian, maka perlu saja berdialog, kan. Apakah dakwaan awak itu dakwaan yang absah, kan, dakwaan yang
yang relevan, apakah itu hanya spekulasi ataupun sentimen kan. Jadi kalau ada yang menolak ikhwan, untuk kita terus kata mereka ini orang yang tak baik apa semua, kita perlu lebih terbuka dalam berdialog, kerana dalam isu seumpama ini ramai yang statusnya tak tahu. Ramai yang statusnya tak tahu, main ikut-ikut. Main menilai secara emosi, secara sentimen. Kalau nak tahu pasal ikhwan pun tengok drama, bukan baca buku, bukan mengkaji. Jadi itu situasi umat kita pada hari ini. Jadi disebabkan itu, untuk mempertahankan gerakan yang namanya ikhwan, kita mesti ada informasi, kita mesti mengkaji, kita mesti berwacana untuk mempersiapkan hujah-hujah kita. Dan pada masa yang sama kita juga perlu melihat ada orang yang tak berapa setuju dengan ikhwan kerana latar belakang sejarah yang berbeza-beza. Itu perlu kita faham. Sebagaimana di Malaysia ada orang yang anti gerakan Islam. Sebab apa anti gerakan Islam? Apakah dia anti Islam? Tengok-tengok dia bukan anti Islam. Oh, tapi rupa-rupanya ada pengalaman buruk, ada trauma, ada fobia tertentu, ada pengalaman yang tak baik. Jadi orang seperti ini kita perlu uruskan dengan cara yang lain pula. Sebab itu tadi saya sebutkan, kalau nak dikatakan kelemahan gerakan Islam, saya pun boleh bicarakan soal kelemahan-kelemahan gerakan Islam, dan kelemahan-kelemahan itu disebutkan oleh tokoh-tokoh gerakan Islam itu sendiri. Memang wujud. Tidak dinafikan, memang wujud. Tetapi kita perlu berobjektif, apakah kesalahan anggotanya kemudian boleh dijustifikasikan seluruh gerakannya rosak habis ataupun bagaimana. Jadi sekarang adalah war of ideas kan, pertarungan idea, hujah, pemikiran. Maka kalau kita nak membela sesuatu, kita perlu mempersiapkan hujah. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Muiz di atas pencerahan, jawapan dan juga fakta-fakta yang dibentangkan pada malam ini. Saya kira perbincangan kita pada malam ini berlangsung dengan matang dan juga berlangsung secara sihat. Dan saya kira cukuplah untuk malam ini dengan 3 soalan. Kita pun sudah menghampiri 10.30. Jadi sebagai penutup majlis kita pada malam ini, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muiz di atas kesudian beliau untuk bersama dengan kita, mencerahkan kepada kita tentang topik yang kita bincangkan, adakah ikhwan muslimin pengganas ataupun tidak. Jadi sebagai iklan yang terakhir, mana-mana pendengar kita yang berkeinginan untuk memiliki buku yang dikarang sendiri oleh Ustaz Muiz yang bertajuk Paradigma Muslim, jadi anda boleh DM saya di Twitter ini ataupun WhatsApp saja saya bagi yang mereka yang telah kenal saya lah. Jadi saya kira cukup sekadar ni untuk perbincangan kita pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih di atas sahabat-sahabat yang terus kekal sehingga ke habis acara. Dan kita tangguhkan dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah. Okey, terima kasih semua di atas kesudian bersama.